Jadi had yang seterusnya ialah sains dia tak boleh memberi makna atau tak boleh memberi nilai moral. Sains ni dia cuma boleh menerangkan apa proses-proses yang berlaku. Contohnya, sains boleh menerangkan apa yang berlaku apabila seorang kanak-kanak dihentak dengan objek keras. Maksudnya, okey, bila kepala kanak-kanak ni dihentak dengan objek keras pada kelajuan tertentu, pada sudut tertentu, ini yang akan jadi. Jadi dia boleh bagi tahu apa pemerhatian dia, tapi dia tak boleh bagi tahu yang perbuatan tu salah atau betul. Itu bukan sains. Sains tak, dia tak boleh bagi tahu benda tu. Sesuatu nilai moral sesuatu tu dia tak boleh bagi tahu. Jadi ada juga cubaan untuk menjadikan sains, maksudnya memberi nilai moral kepada sains. Contohnya, ada yang kata nilai moral tu cuma hasil dari pengaruh biologi manusia. Maksudnya disebabkan nilai moral tu sebenarnya disebabkan keadaan kita dibesarkan je, dan cara hidup kita. Maksudnya kalau kita hidup atau dibesarkan dengan cara yang lain, mungkin nilai moral kita berubah. Itu dia orang cakap, faktor biologi. Contohnya, kalau kita hidup macam labah-labah Black Widow, maka kita akan anggap membunuh suami dan makan dia selepas kita bersama dengan dia, bukan kita lah, maksud saya isteri, selepas si isteri bersama dengan suami dia, adalah normal dan tak salah. Dia kata macam tu kalau ikut faktor biologi ni lah. Jadi siapa yang membawa nilai moral bergantung pada biologi ni? Charles Darwin yang bawa teori ni. Tapi Charles Darwin tak cakap teori ni, dia tak bagi contoh Black Widow, dia bagi contoh lebah. Dia kata, jadi dia kata kalau kita hidup macam hive bees, maksudnya macam lebah, maka kita akan rasa okey untuk, tak salah saya, bunuh adik-beradik lelaki kita yang lain. Itu maksud, itu dia cakap. Ni Charles Darwin lah yang bawa teori ni. Jadi bila nilai moral bergantung pada biologi ni, nilai moral tu jadi subjektif lah. Dia tak rasional, dia cuma satu kebetulan je, hasil daripada cara kita dibesarkan. Macam tu. Padahal secara fitrahnya kita tak pandang moral macam tu. Tak kira cara macam mana kita dibesarkan, ada setengah benda tu memang kita tetap tahu benda tu, kita tetap boleh rasa benda tu tak elok, walaupun macam mana pun kita dibesarkan. Itu fitrah kita. Jadi dia tak ngam, tak selari dengan teori biologi ni. Dia jadi tak ada makna, subjektif. Jadi bila subjektif, maksudnya kalau dalam komuniti, kalau dalam satu komuniti tu, kalau dalam cara dibesarkan tu dah jadi tradisi untuk dia tanam anak-anak perempuan dia hidup-hidup lepas lahir, maka okey lah, tak ada masalah. Itu faktor biologi je. Dia jadi macam tu. Padahal kita tahu bunuh anak yang budak yang tak berdosa, yang tak tahu apa tu salah. Tak kira macam mana kita dibesarkan pun, itu fitrah kita. Dan bila moral tu cuma satu kebetulan hasil dari keadaan biologi kita yang rambang, yang random je kan, jadi kita tak ada kewajipan lah, kita tak akan ada rasa kewajipan untuk jadi baik. Sebab benda tu just, dia tak ada makna, dia cuma tradisi je, atau lebih kurang macam tu. Maksud kita tak ada kewajipan. Tapi kalau kita percaya yang nilai moral tu datang dari Allah, dari pencipta sang pencipta, maksudnya kita akan rasa ada kewajipan untuk jadi baik. Sebab kita percaya yang Allah tu, Tuhan tu maha baik, dan dia mahu yang baik-baik. Jadi kita akan ada rasa kewajipan nak kena buat, berbanding dengan faktor biologi. Sebab benda tu kebetulan je, tak ada kewajipan pun. Satu lagi cubaan menggunakan sains untuk memberi nilai moral ialah dari Sam Harris. Dia ni seorang ateis, popular lah, speaker. Biasa orang kalau layan Facebook kadang ada video dia keluar, Sam Harris ni. Jadi dia bagi teori landscape morality. Secara ringkasnya,
dalam landscape morality dia ni, dia ada puncak-puncak dan lembah, dan gaung-gaung lah senang cerita. Lurah-lurah ni gaung-gaung. Jadi di puncak-puncak ni adalah kenikmatan hidup atau well-being, dan di lembah-lembah pula adalah penderitaan. Senang cerita dia nak cakap apa-apa yang meningkatkan kenikmatan hidup adalah baik, dan apa-apa yang membawa penderitaan adalah tak baik. Tapi teori ni pun bermasalah. Sebab kalau saya boleh buktikan yang saya boleh meningkatkan, Mat boleh meningkatkan kenikmatan hidup Mat dengan memberikan penderitaan pada orang lain, maksudnya meningkatkan nikmat kehidupan Mat atas penderitaan orang lain, maka teori dia ni terbatal lah, tak masuk akal lah maksudnya. Asalkan boleh meningkatkan nikmat hidup, maksudnya itu bagus. Maksudnya kalau Mat tindas orang lain, mencuri, membunuh orang lain untuk meningkatkan nikmat kehidupan Mat, maksudnya benda tu bagus lah, kan? Jadi teori ni bermasalah. Jadi alasan-alasan ni semua dia gagal dalam menunjukkan sains dia tak boleh memberi makna atau nilai kepada moral secara sendiri. Dia kena ada masukkan elemen lain. Dia sains sendiri tak boleh jelaskan, tak boleh memberi makna dan nilai kepada moral. Jadi selain dua had yang kita bincangkan tadi, iaitu sains dihadkan dengan pemerhatian, dan sains tak boleh memberi nilai moral, ada beberapa lagi had-had yang ada pada sains, iaitu yang pertama ialah sains tak boleh membuktikan rasional akal. Apa maksud saya? Contohnya, contoh kita buat ayat. Kita kata rasional akal boleh dibuktikan dengan sains. Jadi ayat ni sendiri sebenarnya tak boleh nak dibuktikan, sebab kita buat ayat tu sendiri menggunakan akal. Jadi takkan sebab dia datang kemudian dari akibat, kan? Sebab mesti datang, cause mesti datang sebelum effect. Cause tak boleh datang after effect, kan? Tu salah. Contohnya nak lebih senang, contoh, saya ada kawan Abu, kan? Abu kata dia nak datang jumpa saya besok hari Sabtu. Contoh besok hari Sabtu. Abu cakap nak datang besok hari Sabtu pukul 5. Jadi besoknya dia pukul 5 tepat dia datang jumpa saya. Jadi kawan saya tanya, macam mana kau tahu Abu memang nak datang pukul 5, datang jumpa kau hari ni? Jadi saya cakap dengan dia, sebab dia datang pukul 5. Faham tak? Tak boleh lah macam tu. Punca saya tahu dia nak sampai pukul 5 ialah sebab semalam dia bagi tahu saya, dia cakap nak jumpa saya besok pukul 5, hari Sabtu pukul 5. Sebab tu saya tahu dia akan sampai pukul 5, kalau semuanya berjalan lancar lah, kan? Saya tak boleh kata saya tahu dia datang pukul 5, dia nak datang pukul 5 sebab dia sampai pukul 5 hari ni. Maksudnya itu dah sebab dia datang kemudian dari akibat. Jadi ayat ni sama juga. Rasional akal boleh dibuktikan dengan sains. Kita tak boleh buktikan pun ayat ni. Maksudnya kita kena mula dengan satu anggapan yang akal kita ni rasional untuk buat ayat ni. Maksudnya kita kena mulakan dengan satu anggapan bahawa kita ada akal yang rasional untuk buat kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan ayat ni, kemudian baru kita buat eksperimen dan sebagainya. Maksudnya itu satu anggapan juga, kan? Padahal akal tu, rasional akal tu belum terbukti lagi. Pening sikit kan? Tak apa, pelan-pelan. Dengar banyak kali, insya-Allah boleh faham. Okey. Had yang seterusnya ialah kita tak boleh buktikan kewujudan minda lain menggunakan sains. Maksudnya apa sini? Ialah
Yang saya pasti yang wujud adalah minda saya sendiri. Minda orang lain sebenarnya saya tak pasti. Saya tak ada bukti. Yang mungkin sekarang ni saya tengah mimpi, kan? Mungkin kawan saya tu dia tak ada minda dia sendiri. Mungkin ini semua cuma dalam mimpi je. Dia tak wujud pun sebenarnya. Kawan-kawan ke, isteri ke, office mate ke, saya tak ada bukti mengatakan yang confirm diorang ni ada minda diorang sendiri. Diorang boleh fikir sendiri, ada perasaan sendiri, boleh buat kesimpulan sendiri. Tak tahu, saya tak ada bukti tu. Saya tak ada bukti nak mengatakan mungkin Tah sekarang ni semua ni semua cuma satu simulasi. Satu simulasi. Rupanya otak saya ada dalam satu balang, ada alien, dia ambil probe, dia letak, dia cocok-cocok dekat otak saya kan. Lepas tu dia bagi simulasi. Dia guna komputer, dia bagi simulasi. Dia buat saya nampak macam saya ada kehidupan sendiri, ada pergi kerja, makan dan sebagainya. Padahal tu semua ilusi je. Semua tu tak wujud. Yang wujud otak saya je. Jadi saya tak ada bukti nak buktikan semua tu. Kita just kena terima. Maksudnya tanpa sains tak boleh buktikan tu. Kita just kena terima hakikat yang okey, benda ni semua wujud. Just kena anggap dia wujud. Kalau ikut lah. Jadi sains tak boleh buktikan tu. Yang seterusnya, sains tak boleh buktikan kewujudan masa lampau. Mana kita tahu masa lampau tu sebenarnya baru wujud 10 minit yang lepas ke? Kan macam saya cakap tadi, mungkin ada alien, dia masukkan, dia cocok probe dekat otak kita dalam balang, kan? Lepas tu dia masukkan program, dia bagi memory selama, kalau kita dah hidup 30 tahun, dia bagi memory selama 30 tahun. Padahal benda tu baru buat tadi 5 minit yang lepas. Tapi kita rasa macam kita ada kehidupan 30 tahun yang lepas. Kalau nak kata kita ada video ke, apa ke, video ke, gambar ke, itu semua pun dalam minda kita juga, kita tengok. Jadi kita tak ada bukti mengatakan semua ni bukannya sebenarnya eksperimen alien. Tak ada. Kita kena anggap, kita just kena terima hakikat bahawa okey, benda tu memang ada. Dan masa lampau tu memang wujud. Sebab kalau tak, memang kita tak boleh jalani hidup kita dengan normal. Boleh jadi gila. Memang ada orang jadi gila sebab benda macam ni. Dia fikir terlalu banyak kan. Nak terlampau, nak terlalu pasti kan, sampai dia tak boleh jalani hidup dia dengan normal. Jadi sains tak boleh buktikan semua benda ni. Sebab dia melangkaui fizikal, melangkaui pemerhatian. Jadi dia tak boleh buktikan. Dia just kena terima je hakikat tu. Ini had sains juga. Jadi melalui had-had batas-batas yang kita tengok tadi, kita dapat jawapan yang sains ni dia tak boleh jawab semua persoalan yang ada. Dia tak boleh jawab persoalan yang di luar pemerhatian. Dia tak boleh beri nilai moral. Dia tak boleh buktikan rasional akal. Dia tak boleh buktikan kewujudan minda lain. Dia tak boleh buktikan kewujudan masa lampau. Itu semua dia tak boleh. Dia just kena terima. Jadi itu dah terbuktilah dia tak boleh menjawab semua persoalan. Jadi dia bukanlah satu-satunya sumber kebenaran. Jadi apa lagi sumber kebenaran atau sumber pengetahuan yang lain selain daripada pemerhatian? Contoh yang lain, sumber kebenaran yang lain adalah testimoni. Kalau nak tahu pasal testimoni, boleh tengok episod Mat yang lepas, video Mat yang lepas, episod 4 tu pasal testimoni.